Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang saya kasihi. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Fandi Najiha, saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Tamparan Maut, saudara Khairul Paklam, Josh Angkin. Saudara Josh Angkin ni mungkin dari Sarawak agaknya ataupun dari Sabah. Saudara Abdul Hadi Sharif, saudara Ahmad Mohaini, HB Ali, Zamari LC. Waalaikumsalam semuanya. Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Itu juga dengan saudara Zamri LC, saudara Syukur Saleh, Mamat Jantayu juga ada katanya. Apa khabar adinda, anak anda Alan Haji Din? Kelang sihat Sir Thomas Tan, how are you Thomas? Abu Nems, Mat Breaker. Mat Breaker okey, tak ngapa. Saudara Muhammad Jami Azani, saudara Hamzah Hussein, saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Puan Rosinin Kurungot, doa saya agar anda sihat walafiat di Sabah rasanya. Sabah ke Sarawak, lupa dah saya. Rosinin Kurungot. Itu juga saudara Effendi, Azrul Naim, Paipon IP, Muhammad Hashim, Muhammad Din, saudara Jaafar Osman, saudara Azmi Omar, saudara Hashim Alias, sihat bagus alhamdulillah. Saudara Jamal Din, saudara Herman Ben, saudara Muhammad Safari, Rofi Pakngoh, Rajani. Allahu Akbar. Aduh, masih lagi saya dikelubungi dengan apa ini, kuatir saya janganlah flu ni masih lagi hidung tersekat-sekat. Baik saudara, kepada mereka yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara, kerana saya harus memberi laporan tentang kedudukan COVID hari ini tanggal 11 September. Jangan lupa 11 September, kehancuran bangunan trade building di New York. Itu semua perangai mereka lah tu di Amerika saudara. Tapi akhirnya yang dituduh adalah orang Islam, sedangkan mereka mencaturkan sesuatu tentang global politics. Baik saudara, hari ini hari Sabtu 11 September, nampak gayanya COVID-19 ni masih lagi belum memperlihatkan penurunan yang begitu elok untuk warga kita. Kerana hari ini sudah daripada 21,176, walaupun ada susut, tetapi jumlahnya adalah 19,550, lebih tinggi daripada 2 hari yang lepas. Jumlah jangkitan keseluruhannya sudah 1,960,500 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Cuma saya dah 2 hari dah tak dapat laporan kematian. Kenapalah Kementerian Kesihatan tidak mahu melaporkan jumlah kematian? Saya tak dapat memberi laporan saudara. Dari si negeri-negeri di Perlis ada sedikit penurunan daripada 77 kepada 73. Begitu juga di Kedah. Susut daripada 1,808 kepada 1,390. Di Pulau Pinang juga ada sedikit susut, tak banyak. Tak banyak mana cik oi. Daripada 1,939 disusut kepada 1,865. Di Perak juga susut, tapi tak banyak mana, 1,366 semalam, hari ini 1,354 yuk. Tetapi di Selangor juga nampak gayanya ada susut, iaitu daripada 3,595 kepada 2,416. Alhamdulillah, semoga jumlah ini bertambah berkurangan di Selangor saudara, sebab saya tinggal di Selangor. Di wilayah Pakistan nampak gayanya naik balik. Semalam dah cantik dah 467, hari ini 35, iaitu 555 jangkitan dilaporkan di Selangor, di wilayah Pakistan. Begitu juga di Putrajaya ada sedikit peningkatan daripada 21 kepada 24 saudara. Di Negeri Sembilan, alhamdulillah, mudah-mudahanlah terus susut daripada 252 kepada 198. Tetapi di Melaka naik balik daripada 485 kepada 490. Di Johor ada sedikit susut, tapi tak banyak mana, masih lagi 2,000 saudara. Sebab semalam 2,297,
hari ini 2,282. Tak banyak mana susutnya. Tetapi di Pahang ada naik balik. Semalam 661. 2 hari lepas 700. Hari ini dia naik kepada 722. Begitu juga di Terengganu. Semalam 776. Hari ini 953. Dan di Kelantan masih lagi saya dapat laporan 1,320. Meningkat daripada semalam 1,254. Di Sabah ada sedikit susut daripada semalam daripada 2,246 kepada 2,163. Tapi di Labuan alhamdulillah daripada 6 kepada 2 single digit. Tetapi nampak gayanya di Sarawak ni dia bertukar number daripada 34 kepada 43. Semalam di Sarawak 3,734. Hari ini 3,743. Dan saya melihat bahawa negeri-negeri di pesisiran Laut Cina Selatan ini masih lagi belum ada angka-angka yang menggembirakan kita. Dia punya ini gelombangnya tidak menentu. Masih meningkat, ada yang turun, meningkat, turun, begitulah keadaannya. Jadi kepada warga-warga yang tinggal di pesisiran pantai Laut Cina Selatan, di Kelantan, di Terengganu, sebahagian daripada di Johor, di Pahang, begitu juga di Sarawak, di Sabah, harus menjaga kebersihan diri, kalau boleh berusahalah memutuskan jaringan virus corona ini dengan tinggal di rumah lah, tak payah duduk keluar ataupun kita sia-sia di luar. Walaupun telah pun diangkat PKP, tetapi masih lagi suasana tidak baik. Jadi ingat saudara, hanya kita sajalah yang boleh menjaga diri kita, menjaga keselamatan kita. Bagi mereka yang telah pun mendapat suntikan vaksin, itu bukan merupakan jaminan bahawa anda tidak akan dijangkiti. Sebagaimana yang kita lihat di Sarawak. Tinggi hari ini, dah berapa hari dah Sarawak masih menjuarai, mengatasi jangkitan di Selangor. Ya, saudara. Dan jumlah keseluruhan untuk bulan ini saja setakat 11 September, jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona untuk bulan ini adalah 214,246 orang. Kita mengharapkan janganlah mengulangi macam bulan yang lalu. Bulan Ogos 632,982. Tapi nampak gayanya sekarang ni saya ngeri lah tengok. Sebab jangkitan untuk laporan bulan September ini sudah 214,246. Baru hari yang ke-11. Itulah laporan yang sempat saya beri tentang kedudukan virus corona. Dan hari ini saya ingin melaporkan agak duka cita bahawa kita kehilangan lagi seorang wira dalam pasukan polis, iaitu Allahyarham Tan Sri Haji Muhammad Zaman Khan. Beliau sewaktu berkhidmat dalam pasukan polis, begitu juga menjaga penjara dengan begitu cemerlang. Dan hari ini kita kehilangan beliau selepas beberapa hari bertarung dengan sakit jantung. Dia bukan ada jangkitan COVID-19 tapi sakit jantung. Jadi kepada warga semua saya mengharapkan agar kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Allahyarham Tan Sri Haji Muhammad Zaman Khan dan kepada keluarganya. Bertabahlah menerima dugaan Allah SWT ini, bahawa sebagaimana yang saya katakan, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Bersabarlah. Dan kita juga akan ke sana juga. Jadi kita berdoa agar rohnya damai di sisi penciptanya. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah saudara, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baiknya. Dan kepada pasukan polis, kita juga turut bersimpati dan kalau boleh contohilah bagaimana cara perkhidmatan Allahyarham Tan Sri Zaman Khan bertugas dengan begitu mulia dan tidak ada sebarang elemen-elemen negatif. Saya melihat macam mana ada saudara sahabat kita Datuk Ayub yang begitu baik tugasnya di Johor. Jadi jadikanlah ini sebagai tauladan dan kita mencontohi mereka yang berkhidmat semata-mata untuk negara, saudara. Tazkirah pendek saya hari ini ialah barangkali kisah ini saya mengharapkan mendapat pelajaran
yang berharga kepada saudara, iaitu bila kita bekerja. Ya, pertama sekali bila kita bekerja, janganlah kita berharap mendapat gaji yang besar. Kerana sedangkan pekerjaan kita lakukan adalah sederhana. Dan jangan sekali kita berbangga kerana mendapat gaji besar. Padahal kita melakukan kerja yang sambil lewa, yang tak setimpal. Bagi bila gaji yang kita terima tidak seimbang dengan kerja kita, artinya kita sudah menerima harta yang bukan hak kita. Dan semua itu akan menjadi penghalang keberkatan harta yang ada dan mengakibatkan hisab yang berat di akhirat kelak. Ini untuk saudara yang masih bekerja, sama ada dengan pihak kerajaan dan sebagainya. Kerana harta yang tidak berkat pasti akan mendatangkan permasalahan hidup yang membuatkan kita susah. Sekalipun kita bertaburkan benda-benda mewah dan seberlengkap, wang yang banyak dalam bank pun tidak memberi apa pengertian kalau keberkatan itu tidak ada. Begitu juga dengan kenderaan, kalau kita miliki kenderaan besar, tapi seringkali mendatangkan masalah. Semua itu kerana ketiadaan keberkatan. Jadi dalam suasana begitu, saya berharap warga yang masih lagi mempunyai pekerjaan atau karier, laksanakanlah tugas sebaik mungkin. Jangan kita mengharapkan pendapatan yang lebih tanpa mengira tenaga yang kita gunakan itu setimpal dengan apa yang kita dapat. Ingat saudara, negara akan rahmah dan umat akan sejahtera bila warganya sentiasa dipimpin oleh kehidupan yang sentiasa menuju dan mengikut lunah-lunah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bertabahlah saudara, berusahalah untuk dapat bekerja dengan baik. Saudara, mutiara kita hari ini kiriman daripada sahabat saya, saudara Cikgu Hibir Hassan, yang tinggal di Manjung. Walaupun di Manjung, tapi beliau sentiasa mengirim pada saya saban hari. Terima kasih Cikgu Hibir. Sama-sama kita santuni mutiara kata daripada Cikgu Hibir Hassan. Katanya, nilai sesungguhnya dari seorang manusia itu ditentukan oleh tujuannya yang dikejarnya. Jadi nilai seseorang itu. Kalau tujuannya baik, maka nilainya baiklah. Kalau tujuan dikejar itu hanya untuk membawa kerosakan, maka dia tidak akan dipandang mulia. Terima kasih Cikgu Ibil. Mutiara kata-kata itu kenyataan yang dipetik daripada Marcus Aurelius, iaitu nilai sesungguhnya dari seorang manusia ditentukan oleh tujuan yang dikejarnya. Saudara, baik. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Sebagaimana yang saya katakan, kalau kita berbelanja, negara berbelanja tanpa had, pasti kita akan menuju kemuflisan. Bagaimanapun insya-Allah, lusa Parlimen akan mula bersidang. Moga dapatlah dilakukan semak dan imbang terhadap perbelanjaan negara saudara. Berhubung dengan moratorium, masih lagi belum ada sesuatu yang tuntas. Belum ada sesuatu yang boleh saya jelaskan kepada saudara, saudara Yusuf Abdullah, saudara Mikomo, saudara Said Mustafa, saudara Puan Salbiah Omar. Ini teman-teman kita dalam Instagram. Saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, Nurul Ashikin, Zulkifli Zul, Ujang Balakong, Naga Sakti. Nama sedap-sedap saudara. Dan berhubung dengan Citra dan sebagainya, setengah teman-teman dah dapat, yang tak dapat lagi tu tunggulah hari Isnin, tengok macam mana. Bagaimanapun kita mesti menuntut, kita tidak akan berhenti menuntut untuk mendapatkan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. One off. Jadi kita tak mahu mereka berdalih sebab ini telah dijanjikan oleh Menteri Kewangan. Dan beliau harus menunaikan janji. Jangan janji dicapati. Saudara? Baik, tajuk perbincangan kita malam ini adalah lain dulu, lain sekarang. Sekadar mengimbau masa silam. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun juga seperti biasa pantun Pak Nazil yang mengantar kiriman pada saya walaupun beliau tak sihat, masih lagi segar fikirannya, mengantar kiriman pantun kepada kita. Katanya, baru berkudup si bunga Cina, tepi busut merata-rata. Dalam hidup serba sederhana, yang kusut fikiran kita. Jadi kalau kita hidup dengan penuh kesederhanaan,
Jadi yang membuatkan kita kusut sebenarnya adalah apa yang kita fikirkan. Kalau kita duduk sederhana tak ada masalah, saudara. Relax saja. Nak kata saya ni happy sangat, tidaklah. Tetapi tak dapat apa AI Citra memang dah tak ada. Tak dapat bantuan apa BKC pun saya senyum saja. Bagi saya rezeki datang daripada Allah SWT. Bukan rezeki itu datang sama manusia. Saudara ingatlah saudara. Kalau kita dapat wang banyak pun kalau bukan milik kita, bukan rezeki kita, macam-macam boleh berlaku. Beli kereta, kereta kemalangan, beli rumah, rumah kebakaran, beli makanan, habis dia basi dan sebagainya. Kalau bukan rezeki kita. Tapi kalau rezeki itu untuk kita, insya-Allah. Kata Pak Nazir lagi, keluar berdua bunga dipetik. Cantik bunganya, dipetik kerap. Tidak semua bunga yang cantik harum baunya seperti diharap. Jadi tak semua bunga-bunga yang cantik itu harum baunya. Begitu juga kadang-kadang kita melihat pimpinan. Tak semestinya mereka yang menjanjikan macam-macam itu melaksanakan ataupun menunaikan janji mereka. Jadi timbullah kata-kata yang bahasa anak-anak muda sekarang ni, cakap tak serupa bikin. Itulah saudara. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Zainal Ahmad. Pun dia teringin berpantun. Jadi Pak Nazir, ramai kawan-kawan kita yang suka berpantun. Jadi saya harap Pak Nazir teruskanlah mengirim pantun-pantun kepada saya. Saudara B. Hafiz, saudara Mak Arif. Itu saudara Zainal Ahmad. Dia menghantar kiriman pantunnya, geram nampak gayanya. Cara dia hantar tu marah. Bunyinya begini. Tak ada sawah padi, kutip sajalah dedap. Tiada sawah padi, kutip sajalah dedap. Yang punya sawah padi pula menjadi. Bila dah jadi menteri, makan pun sedap, tunggulah bila pilihan raya. Kami tak undi. Jadi kalau pemimpin yang hanya memikirkan dirinya sendiri, dia makan sedap-sedap, rakyat dialbaikan, tunggulah masa musim pilihan raya. Tak lama lagi pun. Terima kasih Saudara Ahmad. Saya tidak berani untuk mengubah pantun saudara. Ya. Jadi kadang-kadang bunga pembayang itu terpulang pada anda. Jadi kalau anda ada kiriman pantun, kadang-kadang saya dapat, saya rasa sesuai, saya pakai. Yang kalau saya tak pakai, itu jangan marahlah saudara. Ya. Sebab ruangan kita ini adalah ruangan pencerahan, politik. Bagaimanapun saya menyantuni jugalah pantun-pantun yang dikirimkan. Kerana bahasa orang bangsa kita ni, warga bangsa Melayu, indah caranya. Dia marah dalam menjeling, dalam mengerling. Dan dia menegur, penuh beradab dengan sindiran dan juga pantun, dengan bunga-bunga bahasanya. Baik saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara bagi mereka yang menyunting live saya. Saya tengok ada 3-4 suntingan. Yang saya katakan bahawa kalau nak sunting pun suntinglah baik-baik. Jangan beri tajuk yang bukan-bukan dan lari daripada maksud. Sebab itu saya nak jelaskan bahawa siapa saja yang menyunting live ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun dalam sebarang channel yang lain, sama ada Instagram ke Facebook dan sebagainya, maka anda bertanggungjawab atas setiap suntingan dan komen-komen daripada pembaca. Saya tidak bertanggungjawab kerana kadang-kadang apa yang anda buat tu lari dia maksudnya. Seandainya anda nak gunakan, gunakanlah 100%. Dan jangan lari daripada maksud sebenar saudara. Sebab saya tak akan bertanggungjawab. Kerana ini adalah pencerahan politik saudara. Dan saya memberi pencerahan ini berdasarkan kepada pengetahuan, pengalaman dan pembacaan saya daripada kiriman yang ada dalam media sosial, yang ada dalam media arus perdana dan daripada perbualan saya dengan teman-teman. Jadi faktanya ataupun basic kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. You must agree to disagree. Artinya bila saya melontarkan pandangan, terpulang pada anda untuk menerima ataupun menolak. Itu hak anda. Bukan semestinya anda percaya 100%. Begitu juga bila anda lontarkan pandangan kepada saya, menjadi hak saya lah untuk menerima ataupun menolak. Itulah basic ataupun asas perbincangan kita, asas pertemuan kita saban malam. Saya walaupun badan tak sihat, saya akan berusaha. Saudara Sedi Edrus, Datuk apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah, tapi tekak kering sikit lah. Musim ni musim. Kerana sekarang ni musim hujan panas. Jadi saya ni warga emas. Jadi ada kalanya terganggu sikit kesihatannya. Tapi bagaimanapun saya akan berusaha sedaya mungkin untuk menemui saudara, memberi pencerahan. Ingat saudara, ini pencerahan politik. Dan tentulah pencerahan saya ini, kalau nak kata bias pun bias lah.
Kalau nak kata saya memihak, katalah memang saya ni orang UMNO dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara Aziz. Saudara tengok ni, malam ni saya pakai baju kiriman saudara Aziz. Katanya daripada geng Datuk Seri Najib. Kerana dia mengirim pada saya tadi, jadi anak-anak kata, Papa kena pakai. Tanda appreciate ataupun menghargai teman-teman yang hantar baju kepada saya untuk saya pakai malam ini. Cantik saudara, ada gambar, pada siap dengan nama saya pula di print, Amir Hijaz. Terima kasih saudara Aziz. Jadi kalau teman-teman yang mau memiliki baju ini, ada lambang UMNO, memanglah saya warga UMNO. Saudara boleh dapatkan baju ini, boleh berhubung dengan saudara Aziz di talian 017 691 8677. Saya repeat, 017 691 8677. Jadi kalau saya nak, berhubunglah dengan saudara Aziz ya. Dan saya untuk setakat ini e-commerce masih lagi saya belum mulakan. Jadi pada sahabat saya toko jamu Kemaman apa semua, sabar dulu. Sebab kita tengok suasana bila rakyat dah okey. Sekarang ni kalau kita buat e-commerce pun teman-teman buat teliur je, nak beli tak ada cukup wang apa semua, kesian juga mereka. Jadi e-commerce ini akan saya mulakan balik mungkin minggu depan ke. Tengok keadaan suasana ekonomi negara kita ya. Saudara Fazli Tin, saudara Mak Jamari tekak kering, betul. Gitulah. Saudara Abdullah Mak Rejab, saudara Abdullah Kidal Kadi. Baik saudara. Saya juga menerima kiriman bahawa Citra RM1,000 dah masuk, setengah-setengah dapat, setengah tak dapat. Yang tak dapat itu bersabarlah. Dan kita harus berusaha. Dia pergilah ke pejabat tu. Saudara Kamal King, betul-betul saudara Aziz. Tempahlah seorang selai bagi warga UMNO. Cuma saya juga gembira sebab saya dapat kiriman daripada saudara Mae. Saudara Mae daripada Taman Samudra di Manjung. Sebab pada 3 malam lepas saya mengatakan bahawa hampir dekat satu gudang yang berhormat Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyediakan bakul makanan beras untuk rakyat di sekitar daerah Lumut. UMNO Bagan Lumut menyediakannya. Dan katanya penduduk di Taman Samudra di Manjung boleh katakan semua telah dapat tanpa mengasingkan. Tidak ada kroni, tidak ada birokrasi, setiap rumah dihantar makanan. Syabas Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan grup kaki tangan UMNO bahagian Lumut. Jadi bagaimanapun saya mengharapkan bahagian-bahagian lain pun ikutlah cara tu. Jangan kita sekadar tengok bahagian aja. Semua bahagian kena bergerak sekarang, saudara. Ini saya ingin juga melontarkan pandangan saudara Jaj Alamin. Beliau menzahirkan suasana beliau yang masih lagi bergelut dengan kehidupan. Kerana katanya salam tu semua naik ni. Memang pun barang-barang makanan semua naik harga. Sebab itu saya berharap Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna berusahalah untuk mengekang kenaikan harga yang tak sepadan. Macam harga ayam, harga ikan, dan semua makanan naik. Jadi rakyat walaupun dapat sedikit bantuan, tak ke mana pun. Kalau dapat bantuan prihatin BKC 500 ke 600 ringgit, pergi ke pasar beli beras, beli gula, beli ikan dan sebagainya, habis. Tak tahan pun untuk sebulan lagi. Walaupun Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa mungkin bulan depan ada bantuan yang lain. Jadi saya merasakan bahawa kita bukanlah warga pengemis. Kalau boleh, kita harapkan agar pimpinan kerajaan dapat memikirkan cara terbaik bagaimana rakyat boleh dapat mencari pendapatannya, buka semula perniagaan dan sebagainya. Dan tadi saya dengar juga bual bicara dengan Datuk Seri Mahathir Khalid dalam penerangan UMNO. Beliau menyatakan beliau sebagai kementerian luar bandar akan berusaha sedaya mungkin untuk menyantuni kehidupan warga di luar bandar. Jadi saya harap dapat dilaksanakan secara tuntas. Jangan dibiarkan rakyat berada dalam kemelut kehidupan yang berterusan. Tak cukup sekadar memberi simpati, menghantar derma dan begitu. Yang rakyat mahu, mereka sekarang ni alhamdulillah dah bebas, tetapi carilah upaya seperti berikan modal dan sebagainya untuk mereka memulakan perniagaan dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Mungkin kita rasa satu orang tu dia berniaga jual nasi lemak. Bukan dia seorang saja. Mungkin dia boleh menggajikan 2 orang.
boleh menggajikan tukang masak, tukang bungkus nasi lemak. Ini juga menjana pendapatan yang kecil-kecilan. Begitu juga kalau dia buka kedai jahit, orang nak tumpah baju dan sebagainya. Ini juga menjana pendapatan dan memberi peluang pekerjaan yang lain. Jadi Saudara Mak Fauzi bin Hassan wajib nasionalistik macam China, India dan Indonesia. Betul. Kita harus ada semangat tu ya. Dan satu benda lagi, saudara, kata Saudara Judge Amin, dia kata harga besi naik sampai 100%. Ini tak patut. Ini tak patut sebab beliau mungkinlah saya rasa beliau menjalankan kerja-kerja kimpalan dan sebagainya. Terutama IKS Bumi Putra sangat terkesan. Jadi masalah ini saya haraplah pertama-tama sekali Kementerian Perdagangan antarabangsa, sebab besi-besi ini mungkin ada di import dari luar negeri, dan Kementerian Perdagangan dalam negeri dan awal pengguna. Jadi harga-harga barangan jadi dia kata tidak nafikan, kata Saudara Judge Alamin, kita juga kena cari tentang isu tanah Melayu Reserve yang hilang 20%. Itu benar. Isu tanah ini saya akan cuba. Saya masih lagi mencari bahan-bahan ataupun fakta-fakta. Saya tak berani nak lontarkan terus begitu saja. Saudara Judge Amin, cuma masalah ni harga barangan seperti yang saudara nyatakan itu, insya-Allah kita harus tangani, dan saya harap kementerian yang berwajib harus memikirkan bagaimana harga barangan, bukan hanya makanan, barangan-barangan keperluan untuk mereka nak melaksanakan perniagaan. Kalau harga besi naik, macam mana dia nak bagi perkhidmatan pada warga yang lain ya? Dan yang satu benda lagi, hari ini saya nampak daripada semalam hari ini masih lagi tular. Memang marah betul warga kita sebenarnya. Ini kementerian menteri di Jabatan Agama Islam, dia kena fikir betul-betul. Tidak cukup, walaupun tadi saya ada dapat kenyataan daripada bagi pihak jawatan kuasa masjid di Putrajaya. Dia kata bahawa ini berdasarkan pada nombor pendaftaran dan sebagainya. Tetapi apa yang tular dalam video itu tidak sepatutnya berlaku begitu. Sebab ada lebih kurang 10 orang nanti di luar, tiba-tiba datang orang yang kabarnya menteri datang terus keluar dari kereta dan berkasut terus masuk dalam masjid. Ini yang mencuit hati dan perasaan rakyat. Jadi kita sebenarnya menuntut supaya menteri yang bertanggungjawab awal agama Islam, dua-dua daripada parti PAS yang selama ini memperjuangkan Islam, Datuk Idris dan Mazruk, mesti cari jalan usaha kena berjumpa segera dengan Menteri Kesihatan, jumpa dengan pihak MKN at any cost. Kalau boleh mestilah masjid ini dibuka, sebab ramai sangat perkara ini tak patut berlaku, tak sepatutnya berlaku. Sebab kita melihat shopping mall dah boleh buka. Shopping mall bukannya 50, masjid ni selalu kalau Jumaat lebih kurang dalam paling tinggi pun saya ingat dalam 100-200 orang. Tapi shopping mall beribu. Shopping mall buka, taman-taman dibuka, kedai-kedai makan boleh makan, dan begitu juga panggung wayang dan sebagainya. Tapi bagaimana masjid dan surau? Sepatutnya inilah dulu diutamakan. Hari ini 520 meninggal. Saya tak tahu, saya tak dapat laporan hari ini. Saudara siapa? Saudara Zahra Mak Zizi. Saya minta maaf Saudara Zahram, saya tak dapat laporan itu. Kerana Kementerian Kesihatan macam menyuruh pula daripada saya untuk saya wawarkan berapa jumlah kematian. Tak tahulah saya kenapa begitu. Yang saya ada adalah dapatan jangkitan saja. Jadi saya melihat kekecewaan warga atas sikap double standard, atas SOP ataupun cara pelaksanaan SOP 2 darjat. Orang terutama boleh masuk. Begitu saja yang saya tengok memang menyerap darah pun, sebab dia datang siap dengan bodyguardnya, bersama dengan drivernya, dia sampai saya tu kereta park depan masjid tu. Kalau rakyat biasa terpaksa lah buat parking jauh-jauh. Ini depan masjid pun dia parking kat situ, dia keluar daripada pintu kereta terus masuk. Salam gitu dengan orang saja. Terus masuk, tak tukar kasut pun, tak buka kasut pun. Kemudian pintu masjid itu dibuka, bila dia masuk saja perang tutup. Saya tengok memang menyerap darah lah saudara. Dan ini tidak berlaku macam mana kita lihat timbalan Presiden UMNO untuk Mat. Dia pergi ke masjid, kalau dia tengok masjid itu penuh kat dalam, dia sembahyang kat luar. Tak ada masalah. Sebab ular menyusur akar tidak hilang bisanya.
Jadi sekadar penjelasan daripada Jawatankuasa Masjid Putrajaya itu tidak mencukupi dengan apa yang berlaku. Kerana perlakuan tindak begitu memang menyakit hati. Kita warga Islam. Kita nak pergi solat juga. Bagaimana? Lebih kurang dari saya tak ramai pun 10 orang. Apa salah bagi dia masuk juga? Kenapa? Mesti pegang. Bab nak bersolat ni mesti ikut 100%. Oh, kunci masjid. Tak bolehlah begitu. Kita dengan Allah SWT. Soal penyakit ni yang datang ni daripada Allah SWT yang nak membuang, nak mengurang ke ataupun nak menghapuskan. Dan daripada Allah SWT kita masuk masjid, kita berdoa. Ini keadaan yang saya tidak boleh terima. Saya tidak boleh terima kenyataan daripada masjid, Jawatankuasa Masjid di Putrajaya. Saudara Mak, terima kasih tu bantuan di Taman Samudra dah dapat. Terima kasih juga tu. Ini sebab kata saya katakan bahawa Datuk Zamri ni dia cukup prihatin. Beliau amat prihatin dengan warganya. Sebab beliau bukanlah datang daripada keluarga kayangan. Beliau adalah anak nelayan dari Pulau Pangkor. Saya kenal secara peribadi beliau. Dan dari segi ukuahnya, dari segi pengetahuan agamanya tinggi. Dan beliau sentiasa mementingkan rakyat. Waktu beliau jadi Menteri Besar Perak, saya ingat lagi. Saya pernah bertandang ke kediaman Menteri Besar Perak. Setiap hari Khamis malam Jumaat, dia buka pintu kediaman resmi Menteri Besar Perak, di mana beliau mengundang anak-anak tahfiz bersama-sama solat, lepas itu berzikir, membaca Yasin, lepas itu ada jamuan makan. Setiap Khamis malam Jumaat, without fail. Itu beliau waktu menjadi Menteri Besar Perak. Saya harap supaya Datuk Syarani dapat mengulangi apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Zamri. Nah, saya yang baik kena baik. Tapi benda tak berlaku bila Peja jadi Menteri Besar. Lain jadinya, lain jamuannya saudara. Yang saya dengar lah, saya pun tak pergi. Jadi saya harap Yang Amat Berhormat Datuk Syarani dapat mengulangi begitu. Itu baik. Undang anak-anak tahfiz, makan, berapa sen sangatlah belanjanya. Tetapi kediaman Menteri Besar dibuka seluas-luasnya. Dan tak ada kawalan. Nak takut apa? Siapa nak datang nak bunuh menteri? Tak ada. Siapa nak merompak kalau anak tahfiz putih semua, cukup cantik. Itu saya perlu nyatakan saudara Mak. Saudara bertuahlah warga di Manjung dapat ketua UMNO bahagian seperti Dr. Zamri. So jadi kita kalau pemimpin baik kita kena sanjung, kalau tak baik kita kena tak baik. Itu keadaannya saudara. Saya katakan bahawa macam Tok Mat tadilah. Tok Mat Hassan, timbalan Presiden UMNO. Beliau pergi ke masjid, tiba-tiba masjid dah penuh orang. Dia duduk kat luar. Macam mana saya katakan semalam, solat di luar kawasan masjid bukan tak boleh, asalkan berjemaah bersama. Bawa mereka semayang, duduk atas jalan raya pun tak apa. Tak ada masalah. Cuma jangan kita angkuh. Kerana kita menteri masuk masjid itu, orang pun buka pintu, ada kas tempat duduk. Ini tak betul. Dalam agama tak ada kasta. Allah menilai seorang itu dari segi amal ibadahnya. Jadi tindakan Tok Mat ini bolehlah saya ibaratkan bab kata pepatah dulu. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Jadi saya haraplah warga-warga semua dapat mengambil peringatan ini. Saudara, dan saya dikabarkan bahawa Menteri Kesihatan Saudara Khari Jamaluddin di Pulau Pinang, dia mengatakan bahawa sekarang ini kerajaan akan memindahkan pandemik COVID-19 ini kepada endemik. Itu sebagai satu perkara yang biasa dalam kehidupan kita. Cuma yang sekali lagi saya ingin nyatakan bahawa pihak kementerian, pihak pimpinan kerajaan harus memikirkan apa ubatnya. Sebab sehingga saat ini belum lagi dijelaskan oleh Kementerian Kesihatan apa ubat yang sesuai untuk rawatan jangkitan COVID-19 ataupun virus corona ini. Apa ubatnya? Sekadar vaksin, okey, semua dah ambil. Macam dulu cacar lah, takut polio lah, okey. Tapi kalau ada jangkitan, apa ubatnya? Ini yang paling penting. Jadi macam kata Puan Jamaliah Sakran, di antara kiriman saya, dia kata madu pun boleh jadi ubat. Memang betul pun. Madu campur dengan habatus sauda, itu cara perawatan perubatan Islam. Tapi Kementerian Kesihatan mesti nyatakan sebagai guidance, sebagai untuk dinasihatkan pada warga jika ada jangkitan. Apa ubatnya? Yang paling penting sekarang ni Kementerian Kesihatan harus mencari
berusaha mencari apakah ubat yang terbaik untuk merawat jika ada kejangkitan virus corona ini. Ya, saudara. Saudara Abdul Rani Sheikh dia hantar kiriman semalam pada saya. Dia minta kalau boleh, dia kata sekolah ni janganlah dibuka dulu. Dia kata biar pastikan reda betul-betul. Sebab memang pun jangkitan masih ada lagi, masih banyak lagi, masih tinggi. Terutama di Sarawak, di Sabah. Jadi kalau boleh janganlah sekolah ni bila kita lega sikit terus nak buka. Ubat bagi dia tak tahu lagi. Jadi dalam keadaan begini sepatutnya mestilah dipikirkan sehabis baik supaya kalau boleh tak apalah, tangguhlah sebulan dua. Ini sekarang ni bulan 9, 10, 11, 12, 3 bulan aja. Awal tahun kita siapkan dengan rapi. Mudah-mudahan virus corona dah betul-betul berkurangan, tertuntas. Maka mulalah anak-anak sekolah. Siapa tak sayangkan anak? Dan sekarang ni pun kanak-kanak mereka, pelajar-pelajar pun dah mula keterbiasaan dengan sistem pendidikan dari rumah. Sebab itu saya menyantuni pandangan Datuk Dr. Noraini Ahmad, iaitu Menteri Pengajian Tinggi, sebab dia kata semalam dia telah berjumpa dengan pengurusan Kementerian Pengajian Tinggi dan mereka telah pun mengadakan sesi libat dengan kepimpinan mahasiswa. Ini yang penting. Jadi pimpinan mahasiswa telah pun memberi pandangan. Mereka memberi lebih kurang 8 cara lah permohonan mereka untuk sesi 2021 dan 2022. Kerana IPT akan dibuka semula. Institut Pengajian Tinggi akan dibuka semula, tapi pimpinan daripada mahasiswa telah pun mewujudkan beberapa SOP yang perlu. Jadi ada perundingan. Ini cara dia, bukan kita sehala saja. Bukan sebagai menteri kita buat undang-undang semua kena ikut. Itu diktator. Tapi bila ada perbincangan, jadi anak-anak muda ni pun senang. Terima kasih. Saya yakinlah sebab Datuk Norani pula adalah ketua wanita. Jadi ibu tentulah dia menyantuni anak-anak dengan baik. Bukan nak main tepi-tepi saja macam yang terdahulu, saudara. Bagaimanapun kita mengharapkan dalam keadaan sekarang ni, banyak juga saya dapat kiriman macam Syed Sarafuddin, dia mengatakan dia mengharapkan agar jangan sampai pimpinan yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri menjadi kerajaan 2.0. Sebab jangan mengulangi kegagalan yang dilakukan era Kerajaan Perikatan Nasional dulu. Jadi rakyat marah. Sebab itu, walaupun semalam saya dengarlah kenyataan, ucapan Presiden Parti Pribumi Bersatu, konon-kononnya beliau yakin bahawa rakyat akan kembali pada Parti Pribumi. Bila rakyat akan datang, rakyat akan balik menyokong PBM, mahu PBM akan boleh memerintah negara. Saya senyum bahawa saya kata masih belum ada keinsafan bahawa apa yang telah dilakukan oleh Parti Pribumi Bersatu ini, dan masih lagi ada kebongkakan bahawa mereka itu terbaik lah kononnya. Dan bila masih menuduh kleptokrat lah, macam-macam lah, pencuri, penyamar, penyangak, macam-macam lah kata. Dan masih lagi suasana itu. Dan cuba itu saya katakan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri, beliau harus memikirkan semasak-masaknya keadaan politik sekarang. Betul, kita tak marah untuk beliau menyantuni pimpinan daripada PBM untuk berada dalam kabinet beliau, pelantikan Tan Sri Muhyiddin. Kita tak marah, biarlah, sebab itu hak dan kuasa beliau. Tetapi perlu berhati-hati. Sebab tu saya dah selalu katakan, kalau berwudu tetap akan jadi katak. Kalau ular, dia tak akan boleh beralih menjadi ikan. Ular tetap ular. Kalau ular itu berbisa, dia tidak akan hilang bisanya. Jadi dalam keadaan begini, anda sekarang ni dikelilingi dengan berwudu, dengan katak-katak, dengan ular-ular yang semua tahu kehadiran PBM ini tidak bukan nak menjahanamkan UMNO. Itu memang jelas. Naiflah seorang itu kalau dia berpolitik, dia tidak dapat membaca kenapa Parti Pribumi Bersatu ini diwujudkan. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk mematikan UMNO. Dan waktu Tun Dr. Mahathir sendiri mempengurusikan Parti Pribumi ini, dia mahu supaya yang Muhammad Datuk Seri Zahid Hamidi supaya membubarkan UMNO. Itu pun tak apa baca lagi. Terpulanglah pada saudara. Saudara sebagai naib Presiden UMNO sepatutnya kena ingat, selamatkan rumah kita dulu sebelum kita mengundang orang masuk rumah kita. Kita faham, saya faham bahawa beliau sekarang ni sedang mengajarkan CSA lah dengan parti-parti pembangkang. Carry on, tak ada masalah pada saya. Itu cara baik nak mewujudkan satu dinamika politik yang baru. Sesuai dengan
titah tuanku mahukan supaya politik ini tidak lagi berterusan dengan suasana politik yang resis, dengan memecah belahkan rakyat. Satu benda yang baik. Tetapi kena ingat, dalam kita berlapang dada, dalam kita berlembut dengan orang, tapi ada batasnya. Ini saya cakap terus terang, kena perhati juga. Segala katakku, segala ulah, mereka-mereka yang menjadi parasit dalam UMNO ini, tindak tanduk mereka. Kalau beliau betul-betul ikhlas, mau melihat satu kedamaian politik untuk masa depan dalam kita menghadapi musim pilihan raya yang tak berapa lama lagi, saya rasakan perlu disantuni betul-betul. Dan beliau sebagai pemacu yang memegang nakoda negara ini perlu tegas, kena dinyatakan pada jemaah menteri yang ada. Kita tak mau lagi melihat anda berlaku banyak politicking. Tidak mau lagi melihat adanya kenyataan-kenyataan politik yang memecah belahkan rakyat. Sekarang ini masanya santuni COVID dan kita gunakan kesempatan ini untuk memacu kembali ekonomi negara. Itu saja. Lebih tak ada. Nak politik kemudian musim pilihan raya nanti. Saya ingat kalau yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri boleh tegas, saya rasa suasana tak ada masalah. Sebab itu dapatan saya petang tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah bertemu dengan pimpinan dan Pakatan Harapan. Pada mulanya mereka menyantuni kendak dengan 7 tawaran. Saya dilihat tawaran yang dilakukan oleh Datuk Seri Sabri adalah sama macam mana yang diunjurkan oleh Tan Sri Muhyiddin sebelum beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sama. Tapi waktu itu kita melihat adanya scheme of thing kerana waktu itu nak menyelamatkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Dan hari ini Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, beliau mengutarakan lebih kurang sama aja. Tetapi saya melihat bahawa apakah pimpinan pembangkang mau menyantuninya kerana ada beberapa syarat lagi. Dan kalau ini berlaku, saudara, saya ada juga dengar. Saya dengar bahawa 3-4 hari lagi bila Parlimen bersidang akan ada sesuatu gegaran. Saya tak tahu kenapa. Apakah gegaran itu akan berterusan? Sebab saya harap benda ini tidak berterusan lah, saudara. Jadi cuma hari ini satu lagi perkara yang amat menakutkan saya apabila saya melihat kenyataan-kenyataan yang mula tular dalam media sosial tentang pendedahan. Contohnya macam catatan daripada Aprilia Adila. Dia berhubung dengan penghijrahan warga asing ke negara kita ini dan memperolehi kad pengenalan. Dan saya tengok dalam Facebook agak memeranjatkan warga asing daripada beberapa negara. Yang ini saya harap Kementerian Dalam Negeri harus serius. Sebab sekarang ni kita dah tengok banyak kehadiran mereka itu, penghijrahan mereka ke negara kita ini mewujudkan kawasan-kawasan yang berakhirnya dikenali sebagai Little Africa, Little Bangladesh, Little India, Little China di Pulau Pinang dan Little Myanmar yang ada di Bukit Malut di Langkawi. Ini perlu diselesaikan. Jika tidak, ini boleh menjadi bom jangka pada rakyat. Sebab rakyat akan marah. Macam seolah-olah pintu negara kita ini terkangkang. Tidak ada kawalan yang tuntas. Dan bagaimana kenyataan yang saya dengar agak memeranjatkan saya daripada laman Minda Rakyat bahawa Jabatan Pendaftaran Negara sendiri ada pernah mendedahkan sebanyak 1,319,979 kes kehilangan my card atau kad pengenalan. Dan ini puncanya lain tidak adalah kerana bila ada mereka yang cuai. Ataupun kita tak tahulah, saya tak mau menuduh, tapi kalau itu kenyataannya. Sebab media sebelum ini melaporkan beberapa individu termasuk pegawai kerajaan berpangkat tinggi telah pun ditahan oleh pihak polis. Dan perkara ini perlu disiasat secara tuntas. Siapa saja terlibat mesti dibawa ke muka pengadilan. Mereka ini melakukan treason ataupun khianat pada negara kita. Kita tak mau. Dia orang nak datang, tak ada masalah. Orang nak datang ke negara kita, melawat, duduk. Dia mengikut, kalau mereka stay-nya 3 bulan lah. Selepas 3 bulan mereka mestilah dikeluarkan. Dan jika mereka tidak pulang ke negeri asalnya, mereka akan ditahan. Dan mesti ada unit-unitnya untuk memburu mereka ini. Tentulah ada alamatnya. Tiap-tiap orang yang datang ni mesti sebelum dia sampai ke airport kita ataupun ke pelabuhan kita, dia akan mengisi borang. Nak tinggal di mana, tempat mana nak duduk.
Semua itu ada dalam komputer, dalam sistem, dan boleh tengok. Dah lebih 3 bulan, carilah. Kalau dia masih dan kalau kita pergi ke luar negeri, saya ingat lagi waktu saya belajar di luar negeri pun 1 hari pun tak boleh, saudara. Malahan tak silap saya, seminggu sebelum tarikh tamat tempoh kita tinggal di negara di England, dia akan cari kita. Your stay is over. Itu keadaannya. Tapi kerana sebagai pelajar, kita adalah multiple entry dan sebagainya. Tetapi bagi pelawat ataupun mereka datang ini mesti disiasat sepenuhnya. Kira cukup-cukuplah. Tengoklah apa berlaku di Bukit Maluk di Langkawi. Seolah-olah tak dapat terkawal lagi. Berpuluh ribu dia orang dekat situ, ada penduduk, jadi satu kawasan perkampungan mereka. Now kalau kita nak ambil tindakan drastik, halau semua, nak hantar ke mana? Dan masa itu nanti akan datang pula United Nations ataupun bangsa-bangsa bersatu. Kerana kita tidak lagi bersikap menyantuni kemanusiaan. Ini jadi masalah. Asalnya dari awal lagi. Kalau ada pegawai yang kita lihat curang, yang menggunakan kesempatan untuk mencari kewangan, keuntungan melalui penjualan, kad pengenalan untuk warga asing ini mesti dibasmi sehabis mungkin. Jangan kita biarkan negara kita ini akhirnya tergadai pada mereka yang datang. Orang yang datang ni macam-macam sebab mereka melihat bahawa bumi kita ini adalah sesuatu yang cukup indah, makmur. Memang berkali-kali saya katakan, negara kita ini negara yang makmur. Rakyatnya hidup cukup harmonis. Kita tidak ada bencana alam. Memanglah siapa pun datang suka. Sebab cuaca kita sepanjang masa dalam udara yang khatulistiwa. Sama throughout the year. Kita tak ada musim sejuk. Kita tak ada musim salji. Sama around the world. Around the year. Dan kalau ada pun hujan sikit-sikit saja. Tetapi kita tidak ada gempa bumi. Kita tak ada volcano. Ataupun gunung berapi. Kita tak ada typhoon. Ribut peti, tornado dan sebagainya, tak ada. Jadi kita aman damai. Jadi memanglah siapa datang ke bumi kita ni, mereka seronok dan mereka kalau boleh nak kekal tinggal. Tapi jangan kita izinkan. Tanah kita bukan banyak mana pun, kecil negeri kita ni. Kalau dibandingkan dengan negara mereka, Allah, kalau tengok dalam peta tu, Malaysia ni, bandingkan dengan India, besar ni aja. Bandingkan dengan China, besar ni aja. Dibandingkan dengan Amerika, terlalu kecil kita ni. Kalau kita tidak menjaga tanah air kita, siapa nak jaga lagi? Dan apa jadi pada anak cucu kita masa akan datang? Ini perlu dihayati. Saudara, saya amat mengharaplah agar Kementerian Dalam Negeri dapat memperketatkan lagi sistem kawalan, terutama bagi mereka yang datang. Jadi kalau ada seseorang yang kita dapati memiliki kad pengenalan sedangkan mereka bukan warga asal, maka ini perlu dirampas. Dan perlu disiasat lagi mana dia dapat. Bukan tak boleh. Pihak polis ada, pihak pencegah rasuah ada. Boleh kita siasat supaya ke akar umbi. Kita mesti selesaikan permasalahan ini secara tuntas. Saudara, jadi kena ada cukai dengan mereka. Itu saudara kamu zaman, soal percukaian itu Lembaga Hasil Dalam Negeri memang sudah pasti. Sudah pasti dikenakan kalau mereka mendapat pendapatan. Duduk di sini memperoleh pendapatan. Tapi kalau mereka datang dan duduk, relax, naiklah kita saudara. Kadang-kadang mereka membuat aktiviti macam-macam. Saya lihatlah apa yang berlaku, scammer, penjualan dadah dan sebagainya. Ini kita tak mahu. Kita tak mahu negara kita dijadikan tempat kepada penjenayah ni. Saudara. Baik saudara, sebab itu saya kata lain dulu, lain sekarang. Cuba tadi saya terima kiriman seorang sahabat saya, saudara Saiful daripada Ipoh. Dia hantar gambar, dia pergi ke kampung saya. Jadi saya tengok rumah-rumah di kampung itu membuatkan saya terkenang, mengimbau zaman silam. Zaman waktu kecil-kecil. Jadi saya fikir-fikir ni bulan ni, sekarang ni bulan apa ya? Sekarang ni. Dulu zaman kami kanak-kanak dulu. Jadi saya ingat lagi zaman saya kecil-kecil dulu. Sekarang ni rasanya kalau bulan 10 ni adalah musim kita bermain gasing. Anak-anak sekarang tak main dah. Dia tak reti dah gasing. Sebab kita dulu gasing tu kita buat sendiri dengan tangan. Mungkin anak muda yang ada sekarang ni pun dia tak tahu nak buat gasing. Kayu apa yang sesuai untuk buat gasing. Peraturan macam mana nak main gasing. Kita dulu balik sekolah saja. Mesti dalam poket ada 1 atau 2 gasing. Tali gasing ada yang dipintal elok-elok. Kita pun panggil kawan-kawan main bertanding. Letak gasing tu tengah gelanggang. Masing-masing pangkah. Kalau gasing itu dibuat daripada kayu jambu, cepat pecah.
Tapi kalau daripada pokok limau, dahan limau, itu kukuh. Jadi anak-anak apakah mereka ada? Sekarang ni sekarang ni saya yakin, kalau dululah zaman kita dulu, zaman gasing, sekarang dah tak ada. Begitu juga rasanya kalau bulan hadapan, masuk bulan 10, bulan 11, kita pun main kotak-kotak, dikumpul kotak-kotak rokok. Jadi kotak-kotak rokok ni ada nilai. Kalau rokok Metrohon itu nilainya sedikit. Kalau rokok tembak Rider lagi murah. Tapi kalau rokok yang susah nak dapat, dia punya kotaknya tu, maka nilai lebih tinggi pertukaran. Itu persiapan untuk menghadapi hadirnya bulan puasa. Sebab bulan puasa kita duduk main getah dan sebagainya. Tapi kalau bulan lepas, tentulah kita main biji durian. Waktu main biji durian ni mungkin anak-anak tak tahu. Biji durian ni kita ambil penutup. Dulu kita panggil tutup lemonade ataupun tutup botol orange. Kita lemet-lemet-lemetkan, jadikan satu tagan, ikat dengan benang, kita main, tapi letakkan dengan biji durian. Begitulah indahnya zaman dulu. Tapi sekarang benda itu dah tak ada. Bila saya dapat kiriman daripada sahabat saya, Saipul tadi, saya tergenang-genang jugalah. Apakah kita dapat kembali? Dalam keadaan sekarang ni, saya ingat tidak ada lagi lah. Sebab itu, suasana kehidupan juga sudah berbeza. Jadi, pimpinan harus melihat dengan perbezaan hari ini. Macam mana kita lihat sekarang ni, apa yang berlaku dalam kepimpinan negara. Contohnya, saya nak bagi tahu sekarang lah, tak macam dulu. Dulu, Kementerian Wanita dan Keluarga ini, menterinya betul-betul memikirkan untuk rakyat. Macam mana setiap dasar yang dibuat, peruntukan undang-undang, bila nak ada persidangan parlimen, mesti dibawa pelbagai usul untuk memajukan wanita supaya tidak ada perbezaan gender. Tapi kita lihat kakak kebaya merah kita ni, saya panggil dia kakak kebaya merah lah, ataupun model baju kurung moden, Rina Harun. Sebelum ini dia memegang kementerian yang sama. Sebab dia telah mengungkapkan, dia kata bahawa dia akan membuat satu rang undang-undang berhubung dengan gangguan seksual terhadap kaum wanita dan akan dibentangkan di parlimen. Tapi saya lihat daripada kertas bacaan untuk parlimen yang akan bersidang ini, tak bawa pun. Jadi sejauh mana dia serius? Janganlah kementerian itu hanya ditunjukkan untuk sebagai model. Itu saya tak tahulah. Sebab itu nampak gayanya Ketua Wanita PKR Fauzah Saleh, dia kata Rina ni ketika berucap di Sungai Pelik, Selangor, selepas penyampaian sumbangan dalam bakul prihatin pada 8 September, berkata tidak perlu menunggu rang undang-undang untuk gangguan seksual. Pula dah. Jadi kadang-kadang inilah pimpinan dia, sekejap ya, sekejap tidak, sekejap ya, sekejap tidak. Ini gambarannya saudara ya. Dan saya samping itu saya ingin menyantun tentang kedudukan politik hari ini. Saya seriau sebenarnya untuk berhadapan dengan persidangan parlimen. Saya tidak nampak sesuatu yang tenteram. Walaupun pimpinan pembangkang yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Len Guok Eng dan Mat Sabu, mereka kata okey, mereka bersetujulah dengan CSA yang dioferkan kepada mereka. Tetapi saya rasa ada jerangkap-jerangkap tertentu. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, beliau harus lebih banyak berhati-hati. Memang benar dalam keadaan sekarang ni kedudukan beliau sama dari segi sokongan di kalangan ahli parlimen, sama dengan apa yang pernah dialami oleh Tan Sri Muhyiddin, iaitu 114 ahli parlimen yang menyokong. Sama juga dengan waktu pembentangan bajet era Tan Sri Muhyiddin dulu, 114 juga. Jadi apakah 114 ini merupakan satu suasana, fenomena yang tidak menentukan kedudukan Perdana Menteri berada pada kedudukan yang selamat? Saya tidak nampak bahawa dengan 114 ini, kerana kalau 4 orang, saya dah bercakap lah, kalau 4 orang aja lari, tumbang. 4 orang saja lari 114, tinggal 110. Tumbang kerajaan itu. Dan apakah boleh dikepung? Apakah kalau kita dengar pula ungkapan daripada Parti Pribumi Bersatu, mereka nampak-nampak gayanya ada seperti dendam di dalam dada. Jadi kalau berlaku sesuatu di parlimen, sebab parlimen kali ini parlimen yang biasa, bukan macam zaman Perikatan Nasional yang 4 hari, 5 hari bersidang itu hari. Berdalih sana, dalih sini. Ini terbuka luas. Dalam keadaan begini, bolehkah dijamin? Bolehkah dijamin ketenteraman? Sedangkan kita amat mengharapkan agar parlimen bersidang kali ini banyak perkara akan dibincangkan. Saya berkeyakinan bahawa ahli-ahli parlimen daripada parti kerajaan dan parti pembangkang pun mereka banyak isu. Isu yang paling besar sekali tentulah tentang isu pembelian vaksin.
Kemudian bagaimana juga dengan isu tentang bakul makanan, isu tentang bantuan prihatin pada rakyat, isu tentang ekonomi negara, isu tentang wang pinjaman yang kita pinjam, dan bagaimana negara nak berbelanja, bagaimana kita dapat wang itu, bagaimana kita nak ganti, berapa jumlah yang telah kita pinjam. Ini akan dibangkitkan sebelum pembentangan bajet yang akan dibawa oleh Tengku Zafrul. Begitu juga dengan janji-janji pimpinan. Jadi sidang parlimen Saudara Sharif Hashim, sidang parlimen Mahir Sabri ni, saya tak ada katalah terkencing dan seluar, tetapi saya rasa mereka akan diterkam. Beliau akan diterkam, akan dilanyak sehabis mungkin. Nak buat macam mana? Sebab you nak terima. Sebab itu dulu saya katakan, sekarang ni kedudukannya, beliau mewakili parti yang sedikit. We are not the majority. Kita adalah bukan dominan. Dalam keadaan cuma dibantu, disokong oleh parti-parti yang lain. Dalam keadaan ini, Saudara Abdul Habib, betul keadaan 114. Ini pun juga satu pertikaian. Apakah pimpinan ataupun ahli parlimen nanti akan menguji sejauh mana dia mempunyai 114. Ini persoalannya, saudara. Saya khawatir, saya bimbang. Kalau ini berlaku, nanti tumbang lagi kerajaan. Kalau ini juga berlaku, yang terbaiknya adalah harus kita memikirkan ke arah pilihan raya. Itu saja. Saya nampak jalan penyelesaian terbaik adalah pilihan raya umum. Tapi dalam keadaan sekarang, banyak orang bertanya apakah kita bersedia. Soal bersedia tak bersedia, buatlah secara tuntas once and for all. Memang pun saya tahu dalam keadaan sekarang ni mungkin Yang Mohd Perdana Menteri dia diganggu oleh kisah silam sewaktu Kerajaan Perikatan Nasional yang begitu menghampakan rakyat. Walaupun pimpinannya mengatakan bahawa dia telah berusaha sebaik mungkin dan sebagainya, rakyat menyokong, tapi ini semua adalah satu klise ataupun satu jawapan yang tidak boleh, kita tak boleh berpegang. Rakyat sepanjang Kerajaan Perikatan Nasional, saya tidak nafikan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga memang yes, rakyat menyokong. Itu sebab dapat gelaran Abah dan sebagainya. Tapi masuk bulan keempat, bulan kelima, selama 13 bulan, rakyat berada dalam keadaan yang cukup mengecewakan. Sebab itu mereka mahu supaya Kerajaan Perikatan Nasional diusir daripada anjung kuasa Seri Perdana. Ini sekarang ni soal masa suntuk, COVID tak turun dan sebagainya. Bagi saya di Amerika, mereka mengadakan pilihan raya waktu COVID menyerang berjuta-juta rakyatnya. Itu bukan persoalannya. Saudara Salbiah Binti Omar, pembahagian sumbangan untuk ibu tunggal pun tak menyantuni dengan sepenuhnya. Ya Puan Salbiah, ini saya lihat keadaannya, dapatan saya, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri seolah-olah mengulangi apa yang berlaku zaman Kerajaan Perikatan Nasional. Bahawa pengumuman unjuran untuk memberi bantuan tidak kesampaian secara tuntas. Dan rakyat masih lagi terbelenggu dengan masalah. Untuk cari kerja tak ada. Betul, okey, sekarang ni boleh keluar lah. Boleh lah kelegaan untuk keluar daerah rentah negeri. Tapi saya nampak juga tulisan tu. Nak pergi Langkawi boleh, nak balik kampung jumpa ibu bapa tak boleh. Ini satu serungutan lagi. Tetapi tentang bantuan pada rakyat. Bantuan bakul makanan. Wakil-wakil rakyat sangat culas. Saya cakap terus terang, ada wakil-wakil rakyat yang dapat peruntukan 300,000 daripada kerajaan yang lalu, mereka culas, tidak kesampaian. Apakah wang itu masuk poket mereka? Ini juga perlu disiasat. Saya harap Suruhanjaya Pencegahan Rasuat kena siasat jugalah. Sebab ada kawasan-kawasan yang tidak mendapat sepenuhnya bantuan. Wang itu memang wang daripada kantung negara. Begitu juga sekarang ni dengan bantuan prihatin, BKC. Ramai yang tak dapat. Yang ini saya minta, itu dari awal lagi saya dah katakan, bahawa kita nak buat pengumuman itu okey, tapi apakah apparatus? Apakah kita cukup tenaga untuk pelaksanaan? You pilih jadikan Bank Simpanan Nasional sebagai bank tunggal ataupun bank utama untuk pemberian bantuan ini. Tetapi macam mana caranya? Bukan boleh buat dalam masa 1 bulan. Tak tuntas. Bukan hanya berdasarkan kepada laporan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bagaimana orang yang tak bekerja, yang selama setahun dah tak ada kerja, mungkin nama mereka dah tak ada dalam kamus Lembaga Hasil Dalam Negeri, tak ada pendapatan. Bagaimana orang yang dah pencen, bagaimana orang yang lebih usia, ramai yang tersingkir. Dan okey, katanya untuk satu rumah dapat RM1,000, satu keluarga.
Bagaimana keluarga itu? Ada juga keluarga yang 2-3 keluarga. Bagaimana pula dengan anak-anak muda? Katanya dapat RM100 ke RM200. Bagaimana cara penyaluran itu? Dan ini perlu dilakukan. Jadi No Samsiah hudud PAS tak laku dah. Itu semua cerita tu sekarang ni sebab itu. Saya baca kenyataan bahawa nak buat pindahan rang undang-undang lah apa semua dalam parlimen ini tentang agama yang cuba dibawa oleh timbalan menteri Saudara Mazuk. Saya tengok benda ni tak masak. Tak masak saudara. Nak buat pindahan rang undang-undang yang berhubung kait dengan agama ni macam dulu juga. Rang undang-undang ni hendaklah dibentangkan di bawah kepada dulu yang memulai Raja-Raja Melayu dulu. Sebab agama Islam ni duduk di bawah Raja-Raja Melayu. Jangan main pandai-pandai redah pergi parlimen. Sepatutnya serahkan kepada Datuk Menteri Besar di tiap-tiap negeri. Jumpa, menghadap, tuanku, ini keadaan kita nak buat 1, 2, 3, 4. Kalau sultan-sultan Raja-Raja Melayu kata okey bagi konsen, bolehlah. Ini tiba-tiba buat pengumuman begitu. Akhirnya saya nampak ada perbalahan. Sebab itu saya nampak pimpinan daripada parti-parti daripada Sabah dan Sarawak, mereka mengatakan apakah ini kerajaan sebagai sebuah keluarga. Sebab kami bukan agama Islam. Apakah kami akan dipanggil? Dan ini menimbulkan masalah. Kenapakah menteri-menteri kabinet yang berada di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini mewujudkan suasana yang tidak harmonis? Nak buat benda tu bukan tak boleh. Boleh atas semangat Islam. Kita juga mahu supaya sistem perundangan Islam ini terlaksana dengan baik. Tetapi cara kena betul. Bukan cara paksaan. Bukan cara nak ambil nama. Bukan kerana nak jaga supaya dulu kita nak cakap hudud, sekarang ni kena laksanakan juga. Tak boleh begitu saudara. Negara kita ada caranya, ada tomah dinahnya. Bawa satu benda menyangkut soal agama ke parlimen, hendaklah roadmapnya dibawa kepada Majlis Raja-Raja Melayu dulu. Sebab agama Islam terletak di bawah kuasa Raja-Raja Melayu. Jangan ingat kamu jadi menteri, timbalan menteri yang jaga agama Islam, kamu mengatasi kuasa raja. It is too much, brother. So kita sambung lagi malam esok lah saudara. Saya bincang lagi banyak lagi perkara ni. InsyaAllah besok kita akan bicara lagi persoalan masalah ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.